Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan limpahannya kepada nikmat kurniaan yang dilimpahkan kepada kita daripada segi kesihatan, keimanan, kegembiraan dalam rumah tangga, kehidupan kita. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Semoga itu semua di kalangan hamba-hamba yang beriman, yang banyak melakukan amal soleh, diberi petunjuk dan hidayahnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar sekalian, para jemaah Majlis Istighfar, insya-Allah kita akan teruskan dengan pengajian kita dalam meneliti ataupun mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ataupun yang popular biasa kita dengar, yang di mana sebahagian kisah-kisah ini mungkin ada kesilapan ataupun mungkin ada masalahnya daripada segi pengriwayatan ataupun daripada segi sanad dan sebagainya. Dan kisah ini semua sangat popular sehingga kan kita semua mungkin kebanyakan daripada di kalangan kita pernah dengar ataupun pernah kita baca di mana-mana, mungkin di dalam kitab ataupun mungkin di di internet dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah moga perkongsian ini semua bermanfaat untuk kita sebagai satu maklumat, sebagai satu ilmu yang kita boleh amalkan dan kita boleh warisi, insya-Allah. Baiklah, pada minggu lepas ataupun 2 minggu yang lepas, saya telah kongsikan hadis yang pertama ataupun kisah yang pertama kisah yang pertama yang berkaitan dengan kisah di mana Nabi SAW bersama seorang jiran Yahudi, yang di mana jiran Yahudi itu selalu ganggu Nabi ataupun selalu buat kacau dengan Nabi SAW. Dan di mana bagi mereka yang terlepas mungkin boleh rujuk pada video yang lalu. Saya tak pasti apa, saya memang letaklah kisah-kisah masyhur yang popular, yang tidak sahih, yang nombor 1 dalam video itu. Mungkin kalau kita lihat kepada thumbnail dalam di Majlis Istighfar, video-video di bawah yang dikeluarkan oleh Majlis Istighfar, ada saya pakai baju warna merah dengan sungguh warna hitam. InsyaAllah kita akan teruskan. Kali ini satu kisah yang sangat popular dan masyhur juga, yang pasti saya rasa pendengar semua pernah dengar ataupun pernah baca ataupun pernah jumpa lah di mana-mana saja, iaitu kisah berkaitan dengan seorang individu yang bernama Alqamah. Kisah berkaitan seorang individu bernama Alqamah, dalam bahasa Arabnya Ain ataupun dalam bahasa Melayunya ada A, Alqamah. Yang di mana kisah Alqamah ini sangat popular dikaitkan, yang di mana dikisahkan bahawasanya Alqamah ini ketika dia jatuh sakit dan dia nak meninggal dunia, dan di mana dalam keadaan nazak, yang di mana isterinya itu dia report ataupun melaporkan kepada Nabi SAW bahawasanya suaminya iaitu Alqamah dia tak dapat ucap kalimah syahadah. Kemudian berita itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW hantar para sahabat. Dalam sebagian riwayat yang lain, Nabi sendiri datang untuk bertemu dengan Alqamah. Kemudian dikisahkan bahawasanya Nabi SAW dah tahulah apa masalah dia, kenapa Alqamah tak dapat ucapkan kalimah syahadah. Pada Alqamah ni di kalangan para sahabat kan, dan para sahabat ni kita tidak boleh sebagai orang Islam ataupun orang yang berpegang kepada kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita berpendapat bahawasanya para sahabat ini kita tidak perlu untuk persoalkan keimanan mereka, ketakwaan mereka. Maka apa ditanya, Nabi SAW dah tahu apa masalahnya. Maka Nabi pun bertanya kepada ibunya, ibunya Alqamah. Ditanya, adakah Alqamah ni ada ibu atau ibu masih hidup? Kata ya, ada. Maka Alqamah bertanya kepada ibunya bahawasanya apakah yang dilakukan ataupun masalahnya yang ibunya ada dengan Alqamah sampaikan Alqamah tidak boleh ucapkan kalimah syahadah ketika saat dia nak meninggal dunia. Maka ibunya mengatakan bahawa Alqamah ni dia okey, dia tiada masalah dengan anaknya Alqamah, kecuali satu masalah, iaitu di mana Alqamah ni dia banyak mengutamakan isterinya melebihi melebihi ibunya. Maka oleh itu Nabi SAW memujuk ibunya untuk memaafkan ataupun mengampunkan dosa-dosa anaknya, yang di mana kalau ibunya tidak ampunkan, maka lebih baik api neraka itu lebih baik untuk Nabi SAW bakar
jasad Alqamah itu yang walaupun dalam keadaan masih nazak itu, kerana itu lebih baik daripada dia masuk neraka disebabkan oleh ibunya tidak redha ataupun tidak suka akan Alqamah itu, maka ibunya pun memaafkannya, maka Alqamah pun dapat mengucapkan kalimah syahadah dan meninggal dunia. Dan kisah ini merupakan di antara kisah-kisah yang masyhur, yang popular. Kisah ini banyak dikongsikan disebabkan oleh nilai sentimental yang ada dalam kisah ini. Banyak kali kalau kita baca, maka kisah ini selalu dia orang kata tu biasanya akan mengalirkan air mata atau buatkan kita sedih ataupun buat kita insaf dan sebagainya. Namun ada beberapa penilaian yang kita perlu ambil bila kita nak membaca hadis ini ataupun kita nak menerima hadis kisah ini. Pertama sekali, kita akan lihat daripada segi riwayat ataupun daripada segi sanad hadis ini, adakah ia sanad yang kuat ataupun adakah ia dikira sebagai sebuah kisah yang benar ataupun tidak. Kemudian para ulama mereka mengambil pendekatan yang berbeza juga pada masa yang sama, iaitu melihat kepada keabsahan individu yang bernama Alqamah ini. Ada tak Alqamah ni wujud di kalangan para sahabat dan sebagainya. Jadi ini dua kisah ataupun dua penilaian yang akan diambil insya-Allah dan akan dikongsikan dalam video yang akan mengambil, saya harap tidaklah lebih 30 minit ataupun 20 minit sampai 30 minit gitu, agar tidak terlalu panjang. Jadi pertama sekali yang nak disampaikan adalah, tadi saya dah ringkaskan kisah ini dan insya-Allah kita akan lihat daripada segi sumber. Balik kepada kisah dia begini, seperti saya sebutkan tadi, di mana Alqamah ini merupakan sahabat Nabi. Dia nak meninggal dunia tapi dia tidak dapat ucap kalimah syahadah, dan isterinya report ataupun beritahu kepada Nabi SAW. Nabi dalam sebagian riwayat hantar sahabat, ada sebagian riwayat Nabi datang sendiri dan melihat keadaan Alqamah, dan Nabi tanya adakah ibunya masih hidup. Nabi pun berjumpa dengan ibunya. Nabi SAW tanya kepada ibunya apa masalahnya. Ibunya mengatakan bahawa Alqamah ni anak yang baik, kecuali ada satu masalah, iaitu dia mengutamakan isteri dia melebihi ibunya. Maka perkara ini pun Nabi SAW pun mengatakan lebih baik untuk suruh ibunya memaafkan, tapi ibunya tak nak pada mulanya. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat untuk kumpulkan unggun api nak dibakar Alqamah, lebih baik daripada dia nanti masuk neraka disebabkan oleh ibunya yang murka ataupun marah padanya. Maka ibunya pun terkesan oleh dan tidak sanggup mengatakan bagaimana aku nak lihat anak aku untuk dibakar. Maka ibunya pun maafkan, maka Alqamah pun pun dapat mengucapkan kalimah syahadah. Jadi saya ulang balik untuk semua dapat fahami secara ringkasnya kisah ini atau kisah Alqamah ini tentang apa. Nah, seperti saya sebutkan dari dalam mana-mana kisah yang berkaitan dengan Nabi SAW, berkaitan dengan sahabat, maka kita perlu teliti keabsahan atau kebenaran kisah ini daripada segi ilmu hadis, ilmu yang menyampaikan berita, ilmu yang perlu kita teliti apabila kita mendengar satu berita atau satu kisah, lebih-lebih lagi berkaitan dengan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan di sini kisah ini para ulama mereka dapat bahawa kisah ini ada termaktub di dalam beberapa kitab. Saya sebutkan nama kitab seperti kitab Masawil Akhlaq wa Mazmumiha yang dikang oleh Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sahal Asy-Syamri Al-Khaiti, dan juga ada di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin yang dikang oleh Al-Imam As-Samarqandi, dan juga ada dalam kitab Dalail An-Nubuwah yang dikang oleh Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga di dalam kitab At-Tarikh fi Akbar Qazwin yang dikang oleh Al-Imam Al-Qazwini. Kisah-kisah ini dalam 4 kitab ini ada yang persamaannya, ada perbezaannya. Persamaannya, nama Alqamah itu ada, riwayatnya mungkin berbeza, sanadnya mungkin berbeza sedikit, dan ada riwayat, sebagai riwayat dalam di antara 4 kitab ini, ia sebut bahawasanya Nabi keluar, apabila dengar berita itu, Nabi keluar dan datang dan berjumpa atau datang ke rumah Alqamah untuk lihat keadaan Alqamah itu sendiri. Dan sebagian riwayat Nabi hantar para sahabat untuk datang untuk lihat dan dengan arahan untuk sahabat kemudian kembali untuk laporkan kepada Nabi SAW tentang keadaan Alqamah. Jadi di sini ada perbezaan. Jadi mana satu? Kali ini satu perbezaan yang besar. Perbezaan sama ada Nabi datang sendiri lawat Alqamah ataupun Nabi hantar para sahabat. Dan perkara ini tidak boleh berlaku dua kali. Tidak boleh berlaku dua kali kerana Alqamah itu satu orang saja. Maka di sini ada percanggahan ataupun ada masalah di dalam kisahnya itu sendiri.
Tetapi kita lihat dari segi sanad ataupun dari segi perawi yang ada meriwayatkan hadis ini dalam sanad-sanad yang tertentulah. Pertama sekali, para ulama apabila mereka meneliti sanad-sanad ini semua, mereka mendapati dalam pelbagai sanad yang berkaitan dengan kisah Alqamah ini ada dua perawi yang bermasalah. Dua perawi yang bermasalah yang di mana ada perawi ini yang dinamakan sebagai Faid. Nama Faid. Faid ini beliau dikritik oleh ramai di kalangan para ulama muhaddisi yang besar. Seperti Imam Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ulama yang lain, mereka mengkritik individu yang bernama Faid bin Abdul Rahman, seorang perawi hadis, yang di mana ada pelbagai, kalau kita belajar kalau lihat kepada kitab-kitab yang berkaitan dengan jarah atau ta'dil, maka kita akan dapati bahawa sebenarnya Faid ini merupakan seorang perawi yang bermasalah, yang sebagian ulama mengatakan dia adalah dia matruk ataupun dia ditinggalkan, ataupun dia meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, ataupun sebagian ulama mengatakan bahawa ia terlalu lemah, ditinggalkan hadis dia, ataupun dia hadis yang dia ada itu tidak boleh ditulis, macam gitu. Adalah pelbagai lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan sama ada seorang perawi ini boleh diterima ataupun tidak. Jadi banyak masalah dengan seorang perawi bernama Faid bin Abdul Rahman ini. Dan juga ada seorang perawi yang lain yang dinamakan Daud bin Ibrahim. Dalam sebagian riwayat dalam hadis ini, yang di mana Daud bin Ibrahim ini dia juga adalah seorang yang bermasalah, yang di mana Daud bin Ibrahim juga dikira sebagai seorang yang sangat lemah, seorang yang sangat ada sebagian mengatakan dia ini adalah pendusta. Pendusta maksudnya kalau ada nama dia pendusta, maknanya dia mereka hadis ataupun dia meriwayatkan hadis yang palsu. Jadi dua individu di kalangan sanad-sanad yang pelbagai berkaitan kisah Alqamah ini dikritik oleh para ulama. Dan kita kena ingat dalam sanad, kalau ada satu sahaja perawi yang bermasalah, maka cukup untuk membuat hadis itu atau sanad tersebut terus menjadi bertukar status dia, atau status daripada baik jadi tidak baik, ataupun diterima jadi ditolak. Hanya satu saja dah cukup. Walaupun yang lain di kalangan perawi semua dikira sebagai siqah contoh, ataupun mereka diterima pengriwayatan mereka. Dan seperti saya sebutkan tadi, dua perawi yang bermasalah iaitu Faid bin Abdul Rahman dan Daud bin Ibrahim. Faid bin Abdul Rahman ditolak oleh ramai di kalangan para ulama. Dia dikira sebagai seorang perawi yang patut ditinggalkan pengriwayatan ataupun hadisnya, dan juga sebagian ulama mengatakan dia adalah terlalu lemah. Dan juga Daud bin Ibrahim, sebagian ulama, ramai di kalangan para ulama mengatakan dia itu adalah seorang pendusta. Dan ulama-ulama ini sudah tentulah di kalangan para muhaddisin yang besar daripada zaman dahulu lagi, seperti disebut, pandangan ulama ini disebut seperti Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa. Al-Uqayli menyebutkan dalam kitab Du'afa'nya, dan dia membawa pendapat ataupun kritikan yang dibawa oleh sebagian ulama besar seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Al-Bukhari juga. Dan Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, dan kitab Mawdu'at, kitab yang memuatkan hadis yang mawdu', dia membawa pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Faid ini adalah hadis Faid ditinggalkan matruk. Yahya bin Ma'in pula dia mengambil pendapat Yahya bin Ma'in tidak harus kita berhujah dengan Faid bin Abdul Rahman, dan orang Qaili pula mengatakan tidak mengikutinya melainkan orang yang seumpama dengannya sahaja, maka tidak boleh kita ikutlah. Dan di mana dia mengambil satu pendapat juga Abu Hatim Ar-Razi yang mengatakan bahawasanya Daud bin Ibrahim juga adalah seorang pendusta ataupun pembohong. Imam Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahawasanya status hadis ini adalah dhaif jiddan, iaitu sangat lemah. Dan di mana juga Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tartib Al-Mawdu'at, Al-Imam Az-Zahabi dia lebih fokus kepada Daud bin Ibrahim, dan dia mengatakan dia mengkritik dan berikan kritikan terhadap Faid dalam kitab Mizanul I'tidal. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan. Dan As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-La'i Al-Masnu'ah fi Ahaditsil Mawdu'ah, dia juga seperti para ulama lain, dia mengkritik Faid, yang dia mengatakan bahawasanya Faid ini tidak sah
tidak sah untuk kita ambil kerana dia adalah matruk, ditinggalkan. Dan dia mengambil pendapat Uqaili yang mengatakan bahawa sifat ini tidak boleh diikuti, dan Abu Dawud bin Ibrahim ini adalah seorang pendusta. Dan juga pendapat pelbagai ulama yang lain. Asy-Syaukani dan kitab Fawaid Majmu'ah dia tak sebut, dan kitab Fawaid Majmu'ah dia tak sebut secara spesifik ulama mana, tetapi dia mengatakan secara umumnya bahawa kisah ini diriwayatkan oleh Uqaili daripada Abdullah bin Abi Aufa secara marfu', dan dalam sanad ni ada seorang matruk dan seorang pendusta. Ini adalah kemungkinan dia merujuk kepada Fa'id bin Abdul Rahman, dan juga dia merujuk kepada Daud bin Ibrahim. Nah, di sini adalah pandangan daripada segi apa yang saya kongsikan tadi ni adalah pendapat para ulama terhadap sanad yang mempunyai Fa'id bin Abdul Rahman dan juga Daud bin Ibrahim. Kemudian kalau kita lihat secara lebih kita kecilkan skopnya, kita lihat hanya kepada pendapat para ulama terhadap Fa'id bin Abdul Rahman ataupun Daud bin Ibrahim, maka kita akan dapati perkara yang sama juga, di mana Fa'id bin Abdul Rahman telah dikritik oleh ramai di kalangan para ulama-ulama besar di kalangan ahli hadis, bahawasanya dia adalah seorang matruk, dia seorang munkar, hadisnya dia lemah dalam periwayatan hadis, tidak boleh kita berhujah dengannya, seperti yang disebut oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal an abihi, bahawasanya Imam Ahmad mengatakan bahawasanya Fa'id ini adalah matrukil hadis, ditinggalkan hadisnya. Al-Bukhari mengatakan munkaril hadis, dia hadis Fa'id adalah hadis yang munkar. Dan At-Tirmizi mengatakan bahawasanya yudha'afu fil hadis, lemah dalam periwayatan hadis. Ibn Hibban mengatakan la yajuzu ihtijaj bihi, tidak boleh kita atau tidak harus kita berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Fa'id bin Abdul Rahman. Imam Hakim mengatakan bahawasanya Fa'id meriwayatkan hadis palsu daripada Ibn Abi Aufa. Bahawasanya maksudnya Fa'id ini dia meriwayatkan hadis yang palsu. Dan juga ramai juga di kalangan para ulama yang mengatakan bahawasanya Fa'id ini adalah seorang yang lemah dan sebagainya. Seperti banyak juga di kalangan para ulama. Namun secara di sini saya tidak sangkal mungkin ada sebahagian pendapat ataupun sebahagian ulama yang mengatakan tidak mengkritik Fa'id, seperti Ibn Adi, dan juga seperti Al-Hakim, At-Tirmizi, Ali bin Madini dan sebagainya. Tetapi di sini kalau kita nak bandingkan kepada siapakah yang para ulama yang banyak yang mengkritik dengan para ulama yang tidak mengkritik, maka kita dapati bahawasanya ulama yang mengkritik Fa'id bin Abdul Rahman dan juga Daud bin Ibrahim ni lebih banyak, lebih ramai, dan mereka semua di kalangan ulama-ulama besar. Kalau nak bandingkan dengan yang mentakdilkan ataupun yang mengokeykan mengatakan bahawasanya Fa'id ini okey, maka di sini dari segi sanad ni boleh nampaklah siapa yang lebih kuat. Tetapi saya tak sangkalah mungkin ada sebagai individu yang di mana mereka mengambil pendapat yang mengatakan bahawasanya hadis ini okey disebabkan mungkin mereka mengatakan mengambil pendapat para ulama yang mentakdilkan Fa'id dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Tapi dari segi ilmu hadis, dari segi sanad kita boleh lihat siapa yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi itu sebanyak, saya minta maaf kalau perbincangan tentang sanad ini mungkin mengelirukan ataupun mungkin nampak seperti membandingkan, tetapi perlu untuk saya kongsikan kerana itu adalah bukti. Ilmu hadis ini kalau kita nak pastikan bahawasanya ia benar ataupun tidak, kita lihat daripada segi sanad, kemudian kita lihat dari segi matan. Kita tidak boleh tinggalkan kedua-duanya, tetapi keabsahan kebenaran kisah ini dari segi pengriwayatan kita kena lihat daripada segi sanad ataupun dari segi jalan riwayatnya. Itu cara dia. Kemudian kita nak pergi kepada persoalan yang kedua, yang di mana dibangkitkan oleh para ulama yang mengkaji hadis ini, iaitu pertama sekali, adakah wujud sahabat Nabi SAW ataupun di kalangan para sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Qamah yang sesuai dengan kisah ini. Kenapa saya kata bahawasanya ada ke tak? Maknanya kemungkinan kalau tak ada, maknanya kisah ini apa? Kisah ini adalah kisah yang palsu, ia direka, ataupun ia adalah kisah yang dicipta oleh individu-individu yang tertentu. Pasal kalau kita lihat kepada pendapat para ulama yang dah kongsikan tadi, ramai yang di kalangan para ulama yang mengkritik hadis ini dan mengkritik sanad ini, dan di mana ada ulama mengatakan bahawa ia adalah hadis yang palsu. Ramai juga di kalangan yang ulama mengatakan ia adalah hadis yang palsu, ramai ulama mengatakan dia adalah hadis yang munkar, ramai ulama mengatakan hadis ni hadis yang terlalu lemah.
Mungkin sedikit saja yang mengatakan, satu ataupun dua saja yang mengatakan, mungkin bukan satu dua lah, jumlah yang sedikit saja yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif sahaja. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, adakah sahabat yang bernama Alqamah yang seperti yang disebut dalam kisah ini? Okey, kalau kita nak lihat kepada nama-nama para sahabat, atau kita nak lihat siapakah sahabat ini wujud kita, apakah cara dia, bukan kita pergi Google search nama sahabat, bukan. Mungkin dapatlah, tetapi tidak sempurna kajian kita. Dan kita kena buka kitab apa? Kitab, sebagai ada banyak kitab-kitab yang kita kira sebagai kitabul rijal, kitab yang memuatkan nama-nama perawi dan sebagainya. Tapi untuk sahabat ada beberapa kitab yang di mana kitab ini ditulis atau dibuat, dikarang dengan tujuan memuatkan nama-nama para sahabat saja. Dan mungkin kita biasa dengan nama sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang popular, yang masyhur, yang banyak bersama dengan Nabi SAW, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan, berkorban dengan Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam. Tetapi ramai juga sebenarnya di kalangan para sahabat mungkin kita tak pernah dengar nama mereka, kita tidak pernah dengar. Seperti nama Alqamah ini, mungkin kita pernah dengar kisahnya dalam kisah ini, tetapi dalam situasi lain ataupun dalam peristiwa yang berbeza yang lain, mungkin kita jangan dengar, tak pernah dengar nama Alqamah dalam peperangan dan sebagainya. Maka ini satu penilaian yang mesti kita lihat. Apabila kita lihat nak cari nama Alqamah, maka kita buka, seperti saya katakan tadi, buka kitab-kitab yang memuatkan nama-nama sahabat. Dan ada banyak, dan di antara kitab yang banyak digunakan ataupun yang unggul, saya berikan dua kitab, namanya adalah kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, dikarang oleh Al-Ibn Hajar Al-Asqalani, dan juga sebuah kitab lagi yang dinamakan Ma'rifah as-Sahabah yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, Imam Asbahani, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Cukup ni dua kitab lah sebagai di antara kitab yang utama dalam yang memuatkan nama-nama para sahabat. Dan apabila para ulama, kita lihat kepada tulisan ataupun kitab Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, maka ada 14 sahabat Nabi yang bernama Alqamah, namun tidak ada satu pun yang dapat dikaitkan dengan kisah ini. Ini yang disebutkan oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq Al-Asbahani dalam bab Man ismuhu Alqamah, siapakah di kalangan sahabat yang bernama Alqamah. Tetapi Imam Asbahani tidak mengatakan dia mengatakan bahawasanya tidak ada sahabat yang bernama Alqamah yang dapat dikaitkan dengan kisah ini. Mungkin disebabkan ada beberapa persoalan yang perlu kita selesaikan dalam hal ini, iaitu biodata lengkap Alqamah yang dikatakan derhaka kepada ibu dia. Siapakah nama ibu dia, siapakah nama bapa dia, Alqamah bin dan sebagainya, di mana kabilah dia daripada kabilah daripada mana, dia asalnya orang mana, isterinya nama siapa, dan daripada dia ada pelbagai banyaklah biodata yang perlu untuk kita lihat dalam kita meneliti nama para sahabat. Dan tidak dapat untuk kita kenal pasti apakah biodata mereka, biodata Alqamah yang disebut dalam kisah ini. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Isabah, dalam kitab Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, dia mengatakan ada 4 individu yang bernama Alqamah. 4 individu yang bernama Alqamah, namun keempat-empat ini semua tidak dapat dikaitkan ataupun tidak boleh dikaitkan dengan Alqamah yang dalam ada kisah ini, Alqamah bin Hujr. Walaupun sebagian ulama, ada ulama seperti Ali bin Sa'id Al-Askari mengatakan Alqamah bin Hujr ini adalah sahabat Nabi, namun dia dikritik oleh para ulama lain termasuk Imam Hafiz bin Hajar sendiri. Sebenarnya nama dia bukan Alqamah bin Hujr, tapi Alqamah bin Wa'il bin Hujr. Dan Alqamah bin Wa'il bin Hujr bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat, dia adalah generasi yang lain, mungkin tabi'in, mungkin tabi'in. Kemudian Alqamah bin Nadlah Al-Kinani, tapi Abu Hatim Ar-Radhi mengatakan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil bahawasanya Alqamah bin Nadlah Al-Kinani dia bukan sahabat Nabi. Ketiga, Alqamah bin Nadlah Al-Khuzai yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qanid dalam Mu'jam as-Sahabah, dan Alqamah bin Walid Simak, di mana Ibn Syahid
menurut anggapan Ibn Syahin bahawasanya dia adalah seorang sahabat tetapi dia bukan sahabat, dia bukan tergolong di kalangan kumpulan sahabat Nabi SAW ataupun tidak, bukan di kalangan generasi para sahabat bersama dengan Nabi SAW. Jadi di sini kita lihat masalah kisah ini adalah daripada segi sanadnya, dari segi pengriwayatan jalan riwayatnya, dan juga masalahnya adalah di segi keabsahan atau kebenaran kisah atau orang kata tu individu bernama Alqamah ini. Jadi tidak dapat dipastikan bahawasanya Alqamah ini adalah Alqamah seorang sahabat Nabi ataupun tak dengan pasti ini Alqamah yang mana dan sebagainya. Dan banyak Alqamah mereka bukan di kalangan para sahabat. Dan juga sudah tentulah kisah ini jalan riwayatnya bermasalah, masalah yang datang daripada dua perawi yang di mana dikritik oleh ramai di kalangan para ulama, walaupun ada sebahagian mengatakan dia tidak, dia mengatakan bahawasanya dia tidaklah teruk sangat, tetapi ramai mengatakan di kalangan ulama-ulama besar, muhaddisin yang besar, ahli nuqad, ahli pengkritik hadis, mengatakan bahawasanya dia adalah seorang perawi yang bermasalah, Fa'id bin Abdul Rahman, dan juga Daud bin Ibrahim merupakan seorang pendusta oleh ramai di kalangan para ulama. Dan juga ada beberapa masalah lain yang saya nak ketengahkan. Pertama sekali, ada bila dalam sebahagian riwayat seperti saya katakan tadi bahawasanya Nabi SAW hantar para sahabat untuk jenguk Nabi, untuk jenguk Alqamah. Ini bukan apa yang diajarkan oleh Nabi sebenarnya. Kerana seperti kita tahu bahawasanya Nabi SAW kalau ada seseorang dalam keadaan meninggal dunia, apa yang Nabi buat? Nabi tak hantar para sahabat, Nabi tak hantar utusan, tetapi Nabi SAW datang sendiri dan menziarahi orang yang sedang nazak ataupun orang yang dalam keadaan sakit. Dan ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Dan kalaulah Nabi hantar para sahabat, maka itu satu perkara bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi hantar, mungkin kita boleh cakaplah bahawasanya mungkin Nabi dalam keadaan ada kesibukan, Nabi dalam keadaan ada masalah, dalam keadaan sibuk, ada urusan yang tertentu. Tetapi ini adalah satu sunnah dan perlu untuk dan Nabi SAW bayangkan kalau dalam kisah itu Nabi tak sunnah itu tidak diamalkan oleh Nabi SAW, maka bermasalah lah. Maka sebab itu Nabi SAW dalam kisah ini tidak menghantar, tidak datang segi melawat orang yang sakit dan hantar sahabat. Ini satu perkara yang perlu kita teliti. Kemudian ada kisah kedua. Para sahabat Nabi SAW mereka di kalangan udul, mereka yang adil, mereka yang dipercayai. Tak perlu untuk kita lihat sama ada ni para sahabat ni diterima ataupun tidak, dia kuat ataupun tidak dan sebagainya. Pada zaman Nabi SAW dia berbeza dengan zaman yang selepas-lepasnya itu. Makin jauh zaman itu dengan Nabi, daripada Nabi, maka makin para ulama mengatakan bahawasanya ketakwaan dan keimanan itu tak sama. Jadi kita tak perlu persoalkan para sahabat. Tapi kisah ini dia buat kita persoalkan para sahabat. Iaitu sebenarnya bila saya sebut sahabat, dia tak semestinya lelaki. Wanita pun di kalangan wanita zaman Nabi SAW juga dikira sebagai sahabat. Dikira sahabat. Dan kita panggil dia sahabiah. Sahabiah adalah di kalangan mereka yang wanita yang hidup pada zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka di kalangan orang Islam lah. Dan apabila kita dengar kisah ini, maka seakan kita nampak bahawasanya Alqamah, isteri Alqamah, kita lihat pada Alqamah dulu. Alqamah derhaka kepada ibunya. Kisah ini saya gitu, adakah benar Alqamah derhaka? Kerana kalau kita terima kisah ini mengatakan Alqamah derhaka kepada ibu dia, maka nampak bahawasanya Alqamah ini satu masalah yang besar. Dan ini tidak patut. Kerana kita dah ini satu masalah. Kerana kita lihat bahawasanya sahabat Nabi SAW derhaka kepada ibunya. Dan kita tahu para sahabat mereka tidak melakukan perkara-perkara begini. Mereka diajarkan oleh Nabi SAW dengan akhlak, dengan panduan agama. Dan apabila kalau kita terima kisah ini, maka mengatakan Alqamah derhaka kepada ibunya, lebih mengutamakan isterinya. Dalam sebahagian riwayat juga kisah mengatakan bahawasanya isterinya itu dia yang merupakan punca Alqamah, merupakan punca Alqamah derhaka. Ini pun satu tuduhan yang berat juga, kerana kita mengatakan isteri Alqamah ni bermasalah lah.
Ini pun satu tu ada antara para sahabat. Maka perkara ini perlu kita lihat. Maka daripada sini kesimpulan kita buat bahawasanya kisah ini lebih menambah lagi kemungkinan bahawasanya ia merupakan satu kisah yang tidak benar ataupun tidak palsu. Tapi kalaulah ada sebahagian yang nak berpendapat dengan pendapat yang berbeza, tidak boleh saya buat apa-apa lah, tapi dipersilakan. Tetapi dari segi hujah-hujah yang telah diketengahkan, memang jelas nampak kisah ini adalah kisah yang tidak benar ataupun ia tidak satu kisah yang tidak sahih. Wallahu taala alam. Apa pun, kalaulah kita dengar lah orang kata dan sebagainya, kita jangan terimalah, kita jangan ambil. Berkaitan dengan kisah-kisah begini, kisah Al-Qamar ni saya tak sangkal ia ada nilai-nilai yang baik yang boleh kita ambil. Contoh seperti kita jangan derhaka kepada ibu bapa, taat dan melakukan kebaikan. Tapi itu semua kita sebenarnya tak payah nak tengok kat kisah begini yang tidak dipastikan kesahihannya, kerana dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, iaitu berlaku ihsan kepada ibu bapa. Dan ayat-ayat yang lain, pelbagai banyak sebenarnya ayat-ayat menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa, jangan tinggikan suara kita, jaga mereka dan sebagainya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada mereka. Dan kalau kita nak ambil kisah ni dan kita rasa bahawasanya nilainya itu ataupun nilainya itu baik, kita ambil nilainya je, tak payah ambil kisahnya. Dan kalau kita nak sampaikan juga, kita kenalah nyatakan bahawasanya kisah ni sebenarnya kisah yang palsu. Macam gitu. Kalau kita mungkin bertemu dengan seseorang yang mengambil kisah ini, kita bilang kisah palsu, tapi nilainya memang ada, memang saya tidak sangkal. Kita nak ambil nilai itu boleh, tetapi kisah ini kau boleh jangan kita sebarkan. Walaupun mungkin orang kisah ni dah tersebar lah. Wallahu ta'ala alam. Sebagai teaser ataupun sebagai pengenalan sedikit, insyaAllah pada video akan datang saya akan kongsikan satu kisah. Kita akan kaji satu kisah bahawasanya pertarungan antara Rasulullah SAW dengan Rukanah bin Yazid. Sikit info, kisah ni pun saya pernah dengar. Saya tak pasti mungkin para jemaah pernah dengar ke tidak. Saya pasti ramai yang pernah dengar bahawasanya Nabi pernah wrestling ataupun bergusti dengan seorang bernama Rukanah bin Abdul Yazid, sebagai Rukanah bin Yazid, yang di mana Rukanah bin Yazid ni adalah seorang yang berbadan besar, seorang penggusti pada zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi bergusti dengan dia dan Nabi kalahkan Rukanah. Wallahu ta'ala, itu saja pengenalan sedikit, teaser saya boleh berikan. Nantikan pada video akan datang untuk penerangan ataupun pengupasan berkaitan dengan kisah ini atau kisah Rukanah dengan Nabi SAW ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga perkongsian ini adalah perkongsian bermanfaat untuk semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.